sitting here praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan yang saya amat hormati semua, ini satu keputusan yang pasti mengejutkan ramai, di mana artikel ini mengesahkan berkaitan dengan pemerintahan 24 tahun Tun Dr. Mahathir Mohamad yang pernah berkhidmat sebagai Perdana Menteri. Dan ini juga melibatkan RCI, yaitu Penelitian Suruhanjaya Siasatan Diraja. Nah, apa yang telah dilakukan Tun Dr. Mahathir? Adakah banyak dasar yang telah dilaksanakan Tun Dr. Mahathir Mohamad sepanjang beliau menjadi Perdana Menteri telah menjadi satu salah laku sehingga menjadi Siasatan Diraja ini, Suruhanjaya Siasatan Diraja ataupun RCI terlibat. Nah, saudara-saudara, di dalam artikel daripada Malaysia Kini, keputusan era Mahathir di bawah penelitian RCI. Nah, bukan itu saja, di dalam artikel ini juga yang mengejutkan. Seperti yang kita tahu, Al-Sultan Abdullah yang di Pertuan Agong ke-16 yang telah menamatkan pemerintahannya, dan kini yang di Pertuan Agong ke-17 Sultan Johor. Di dalam artikel ini juga menyebut Baginda yang di Pertuan Agong ke-17. Berkaitan dengan skop RCI yang masih belum jelas, tetapi sekali tumpuan adalah kepada bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir, Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, yang akan mengangkat sumpah sebagai yang di Pertuan Agong 17, tidak merahasiakan kekecewaannya terhadap keputusan Kerajaan Mahathir pada tahun 2018 untuk tidak meneruskan semakan isu itu di Mahkamah Keadilan Antarabangsa. Kerajaan mengumumkan RCI akan ditubuhkan untuk menyiasat isu kedaulatan Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubir Selatan. Misi pencarian fakta ad hoc ini dilantik oleh Yang di Pertuan Agong, lazimnya dengan nasihat daripada Perdana Menteri, di bawah Akta Suruhanjaya Siasatan 1950, di bawah Akta Suruhanjaya Siasatan 1950, dan mempunyai kuasa yang luas untuk menyiasat perkara dalam bidang rujukan mereka. Namun ada keputusan dipertikaikan setelah terbukti kontroversi dan menjadi penelitian Suruhanjaya Siasatan Diraja sepanjang 24 tahun Tun Dr. Mahathir memerintah. Berikut adalah senarai ringkas RCI terdahulu yang berkaitan dengan dasar dan keputusan Mahathir. Berkaitan dengan mata lebam Anwar, pada tahun 1998, Anwar Ibrahim yang tidak lagi serasi dengan Mahathir disingkirkan sebagai timbalan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan. Dia kemudiannya ditangkap. Apabila dihadapkan ke mahkamah pada 29 September 1998 untuk berdepan pertuduhan liwat dan salah guna kuasa, Anwar muncul dengan mata lebam dan memberitahu mahkamah dia dipukul hingga pingsan semasa berada di lokap Polis Bukit Aman pada 20 September. Ketua Polis Negara ketika itu Abdul Rahim Nor pada mulanya berbohong dengan mendakwa bahwa Anwar adalah selamat dan kecederaan itu adalah perbuatan sendiri. Laporan siasatan dalaman polis mengesahkan Anwar dipukul. Hanya selepas RCI ditubuhkan untuk menyiasat kecederaan Anwar, barulah Rahim yang memberi keterangan kepada Suruhanjaya itu pada 2 Mac 1999 mengaku menampar Anwar dan menyebabkan dia terjatuh di lantai. Prosiding Mahkamah berasingan menjatuhkan hukuman penjara 2 bulan ke atas Rahim kerana mengasari Anwar. Dia juga memohon maaf kepada Anwar sebagai sebahagian daripada penyelesaian. 2018, Mahathir mendedahkan bahwa dia marah dengan pihak polis pada 1998 kerana tidak mengheret Anwar ke mahkamah.
Nah, saudara-saudara, ini semua menjadi persoalan. Seterusnya berkaitan dengan Project IC, kadangkala dipanggil Project M untuk Mahathir. Ia adalah skim kerakyatan untuk undi yang didakwa dipelopori oleh Mahathir pada 90-an yang mengubah demografi Sabah supaya memihak kepada UMNO dan sekutunya. RCI ditubuhkan pada 2012 untuk menyiasat dakwaan tersebut. Berkaitan dengan kerugian forex pada tahun 1980-an dan 1990-an, Bank Negara Malaysia telah mengalami kerugian besar melalui aktiviti pertukaran asing forex. Beberapa dekad kemudian, 2017, kerajaan di bawah Perdana Menteri ketika itu, Najib Razak, mengumumkan RCI untuk menyiasat perkara itu. Nah, saudara-saudara, ini pasti satu kejutan untuk Tun Dr. Mahathir. Artikel daripada Malaysia Kini, keputusan era Mahathir di bawah penelitian RCI. Dan begitu juga yang mengejutkan Mahathir, Sultan Johor, Sultan Ibrahim, Sultan Iskandar tidak merahasiakan kekecewaannya terhadap keputusan kerajaan Mahathir pada 2018 untuk tidak meneruskan semakan isu di Mahkamah Keadilan Antarabangsa. Saudara-saudara, apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini. Jangan lupa tekan butang like, share, dan juga subscribe. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati. Saudara-saudara, kebelakangan ini ataupun baru-baru ini, kita dikejutkan dengan isu pengampunan Najib Razak. Ada yang kata Najib Razak dibebaskan. Ada yang kata yang di Pertuan Agong sudah memberikan pengampunan penuh kepada Najib. Ada juga yang berkata mempersoalkan hukuman yang dijalani oleh Najib dipendekkan. Nah, saudara-saudara, semua ini akhirnya menjadi pertanyaan di antara kita semua. Adakah Najib Razak benar-benar dibebaskan? Adakah Najib Razak benar-benar sudah menerima pengampunan? Nah, saudara-saudara yang amat dihormati semua, setelah isu ini viral, akhirnya seorang menteri membuat pengakuan. Pengampunan Najib, hak mutlak agung, kata seorang menteri daripada artikel Malaysia Kini. Di tengah spekulasi mengenai keputusan mesyuarat lembaga pengampunan, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Chang Lee Kang berkata, perkara itu tidak dibincangkan dalam mesyuarat kabinet. Saya benar-benar tidak tahu keputusannya. Pengampunan adalah hak mutlak yang di Pertuan Agong. Oke, untuk pengetahuan Anda juga, pada 31 Januari, yang di Pertuan Agong ke-17 mengangkat sumpah. Itu Sultan Johor, Baginda Sultan Johor, mengangkat sumpah sebagai yang di Pertuan Agong ke-17. Nah, saudara-saudara yang amat dihormati semua, ribuan rakyat Johor iringi keberangkatan Sultan Ibrahim ke Istana Negara. Sultan Ibrahim angkat sumpah sebagai yang di Pertuan Agong ke-17. Nah, kita kembali berkaitan dengan isu ataupun spekulasi yang berkata Najib Razak dibebaskan. Pada mulanya, saudara-saudara, semuanya bermula daripada kabar angin, semuanya bermula daripada persoalan dan spekulasi. Adakah Najib Razak benar-benar dibebaskan? Akhirnya, saudara-saudara, Zaliha ataupun Menteri Wilayah Persekutuan Zaliha Mustafa akhirnya bersuara di dalam artikel yang lain berkaitan dengan pengampunan Najib. Menurut Zaliha, tunggu kenyataan rasmi. Beliau juga enggan mengulas berkaitan keputusan mesyuarat lembaga pengampunan sama ada membuat keputusan membebaskan atau tidak bekas Perdana Menteri Najib Razak. Dalam pada itu, saudara-saudara, saya melihat di dalam satu sumber daripada laman X. Satu sumber daripada laman X yang berkata, laman X yang bernama Muhammad Najib, Anda boleh lihat di dalam gambar ini. Hukuman Najib Razak dikurangkan kepada hanya 6 tahun penjara, di mana sebelum ini kita mengetahui hukuman yang sepatutnya dijalankan oleh Najib Razak adalah 12 tahun. Dan denda sebanyak RM 50 juta sahaja, di mana jumlah sebenar denda adalah RM 210 juta. Nah, saudara-saudara, ini menjadi persoalan. Adakah kenyataan daripada
Muhammad Najib daripada laman X yang berkata hukuman Najib dikurangkan dan denda juga dikurangkan. Ini benar. Kalau ini benar, pasti satu berita gembira untuk Najib Razak. Ada juga kata di sini, kalau kurangkan penjara dan denda, still okay. Kalau bebas, masak nak menjawabnya. Tapi jangan lupa, case Najib banyak lagi. Yang kena penjara ini baru SRC, 1MDB belum settle lagi. Nah, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati semua, akhirnya kita menantikan keputusan adakah Najib Razak benar-benar di penjara. Nah, kalau ada yang bertanya adakah Najib Razak di penjara, seperti yang dinyatakan oleh Menteri Sains dan Teknologi dan Inovasi Chang Li Kang, saya benar-benar tidak tahu keputusannya, katanya. Dan yang paling penting, untuk rakyat Malaysia semua tahu, pengampunan adalah hak mutlak yang di Pertuan Agong. Adakah yang di Pertuan Agong ke-17? Mungkin ada yang bertanya, adakah yang di Pertuan Agong ke-17 akan memberikan pengampunan penuh kepada Najib? Nah, itu kita tunggu saja nanti. Saudara-saudara yang amat dihormati, apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini. Jangan lupa tekan butang like, share, dan juga subscribe.